Okey, hari ni kita nak lihat mengenai automatic summarization. Okey, so hari tu kita dah buat manual summarization. Ingat tak kita dah buat manual summarization? Kenapa kita nak summarize? Untuk apa? Kalau manual summarization kita summarize tu untuk katakan kita ada 5 networks. Jadi berapa network? 1 pun. Yes, jadi satu network. Itu summarization. Itu manual summarization. Kita nak summarize daripada 5 jadi 1. So hari ni kita yes, kita nak ringkaskan. Hari ni kita nak tengok automatic summarization. Automatic summarization ni lain sikit konsep dia. Automatic summarization ni dia nak convertkan daripada classless kepada classful. Okey, tapi simple, sangat-sangat simple. Okey, so hari ni kita nak tengok dia nak convert daripada classless, okey, network, okey, classless menjadi network classful. Okey, classful network. So kita lihat contoh Okey. So alright. So apa yang berlaku dekat automatic summarization? Automatic summarization. Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Kalau biasa tak kamu jumpa 172.16.1.0/24 ataupun 192.168.1.0/30. Biasa tak jumpa macam ni? Biasa. Okay, ini semua adalah classless. Okay, classless. Kenapa dia classless? Sebab kita ingat balik dalam IPv4, okay, dalam IPv4, kita ada kelas A, kelas apa lagi kita ada? Kelas B, kelas C, publish. Yes. Kelas B sampailah kelas E, betul? Okay, good. Okay. So kita kena ingat kelas A, okay, dia /8. Okay, kelas B /berapa? 8 darab 2? 8 tambah 8? 16. 16. Okay, kelas C berapa kalau kelas C? 22. 24. Okay, yang ini adalah reserve. So kita tak perlu tahu sangat lah. Okay, jadi kita ada ini default ini default adalah nilai asal. Okay, jadi /8 ni sebenarnya dia menunjukkan subnet mask macam ni. Okay, kalau /16 255 dot berapa? 255.0.0. Okay, good. Kalau /24 255.255.0. Yes, okay, good. Ini yang menunjukkan bahawa dia adalah kelas A, kelas B, kelas C. Ini kita kena ingat. Okay. Dan satu lagi yang kita kena ingat, dia ada range. Okay. Untuk kelas A, range dia network tu network range. Okay, network range. Untuk kelas A, okay. Okay, untuk kelas A, saya guna color lain pula. Okay. Okay. Range dia adalah 1.0.0.0 sehingga 126.255.255. Okay. Okay, untuk kelas B, range dia adalah 128.0.0.0 sehingga 191.255.255. Okay, ini basic lah. Kalau you guys ingat balik, bagus. Okay. Untuk kelas C, range dia adalah 192.0.0.0 sehingga 255.255.255. Okay. So ini adalah keseluruhan, tapi sebenarnya yang penting hanyalah nilai yang kat depan tu je. Okay, yang penting adalah nilai kat depan. Yang ini. Okay, yang penting yang ini untuk kelas A, dia mesti start dengan 1, 2, 3 sampailah 126. Okay. Kalau kelas B, dia start dengan 128, 129, 130 semua sampailah 191. Okay. Kalau kelas C, dia start dengan 192, 193 sampailah hujung sekali dia start dengan 223. Okay, ini default ini adalah default. Jadi soalan saya, kalau kita diberi network yang pertama 172.16.1.0,
berdasarkan range di atas, sebenarnya ini kelas apa? Kita nak tengok mana? 172 ke 16 ke 1.0? Kita tengok nilai mana yang penting? 172. Yes, kita tengok yang pertama sahaja. Jadi 172 ni menunjukkan dia kelas A ke kelas B ke kelas C? Kelas B. Kelas B, betul? Sebab nampak dia ada 172 di antara 128 hingga 191. Okey. Jadi sekarang kita dapat dia sebagai 24 classless. Okey, diberi /24 dia adalah classless. Bila kita implement automatic summarization, dia akan convert kembali kepada original kelas dia. Okey, convert kembali kepada original kelas dia. Jadi kalau 172 kelas dia sebenarnya kelas B. So sepatutnya dia slash berapa kalau kelas B? 16. Yes. Itu yang berlaku jika kita buat automatic summarization. Okey, dia convert kembali kepada class full. Okey, class full yang ini yang kita sembang default ini adalah class full. Kalau tiba-tiba slash dia bertukar 172 sepatutnya slash 16, dia bagi 24. Ini dinamakan sebagai classless. Okey, so bila kita buat auto summarization, dia convert kembali kepada original class full dia iaitu slash 16. Okey, kalau 192, 168, 1.0, ini kelas apa sepatutnya? Kelas C. Okey, sebab kita tengok 192 starting dia, betul? Okey, 192 tengok, 192 memang duduk dalam kelas C. Okey, diberi prefix dia adalah 30. Jika kita buat automatic summarization, dia akan kembali kepada berapa prefix dia? 24. Yes. Itulah yang dinamakan sebagai automatic summarization. Okey, kat bawah ni ada tulis rupanya. Saya lupa nak tengok. Okey, jadi sebagai contoh. Dekat R1 ada subnet, ada banyak subnet ni network ni. Okey, 172.16.1.0/24, 2.0/24, 3.0/24. Okey, ingat balik 172 ini sebenarnya kelas apa? A, B, C? B. B, okay, good. Alright, 24 ni dia akan convert tukar jadi berapa sebab dia kelas B? 16. 16. Okay, jadi perhatikan. Bila dia di-summarize secara automatik, dia akan tukarkan. Okay, senang sangat berbanding manual. Manual kita kena kira kan. Ini tak, dia terus automatik. Dia tukar, nampak tak dia jadi apa? 172.16.00/16. Okey, maksudnya yang ini dia buanglah sebab kita ingat kita /16. Jadi kita nak dua sahaja octet tu. Okey, jadi bila dia summarize, dia akan jadi 172.16.0.0. Ini sangat-sangat senang berbanding dengan manual summarization. Okey, alright, kita tengok contoh seterusnya. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, ini kaedah macam mana kita nak summarize, nak enable kan dia, senang sahaja. Okey, kita pergi ke router EIGRP, katakan kita buat 101, kita tambah sahaja perkataan auto summary. Okey, ini kalau kita nak enable kan dia. Kalau kita nak disable kan auto summarization ni, kita hanya tambah perkataan no kat depan tu, no auto summary. Okey, itu senang je lah. So maksudnya sebagai contoh kita selalu buat router EIGRP 54. Okey, kalau kita nak buat auto summary, kita tambah saja auto summary. Okey, kalau kita tak nak dia, kita nak disable dia, kita tambah perkataan no kat depan. Okey, ini sahaja how to implement dia. Okey, alright, so kita test. Okey, alright, kita test. Okey, so kat sini nampak ni. Okey, kita ada 172.16.1.0. Okey, dan tiba-tiba kita letak perkataan auto summary. Alright, pertanyaan saya, apakah nilai baru yang dia akan dapat untuk dia
update atau disummarizkan. Apa nilai terbaru dia? 172 ni kelas apa? Kelas B. Okey, jadi kita akan dapat berapa nilai baru? 172 Okey. 16 Okey. dot kosong Okey, slash slash. 16. Yes, okey, tepat sekali. Okey, siap satu. Okey, bila kita buat auto summary, sebab kita ada perkataan auto summary, maka dia tukarkan, okey, ingat classless kembali kepada original class dia. Okey, original class. Okey, siap satu. Okey, sekarang kita ada network yang kedua. Network yang kedua 10 1 10 0/30. Okey. Kalau saya buat auto summarization, apakah nilai yang dia akan tukarkan? Jadi berapa? 10 Okey. dot kosong slash 8. Yes, sebab 10 ni kelas apa? Kelas A. Kelas A. A. Okey, 10 ni kelas A. Okey. Good Alright. So kita lihat round kedua. Kita ada network 10 1 10.0, network 10 1 11.0, network 192 18 100.0, auto summary. Okey, dia auto summary Okey. So sekarang kita lihat 10 1 10.0 ni adalah slash 30, 10 1 11.0 slash 30, 192 168 100.0 slash 30. Okey, soalan saya, yang pertama ni dia akan tukar jadi apa? Dia akan summarizekan jadi apa? Dani? 10.0.0.0/8. Yes, good. Yang kedua? 10.0.0.0/8 juga. Sama, betul, tepat. Okey, jadi daripada 2 dia dah jadi tinggal 1 saja. Sebab itulah dikatakan juga sebagai summarize. Dia summarizekan daripada banyak jadi 1. Itu memang konsep summarization lah. Okey. Seterusnya kita ada network yang ketiga ni. Ini jadi apa? Dia bagi slash 30 tapi 192 ni kelas A, B, C? C. Okey, jadi yes, jadi apa network baru dia bila dah disummarize? 192 168.100.0 slash 24. Yes. Senang tak? Senang. Saya rasa automatic summarization lebih senang berbanding manual summarization. Manual kita kena kira kan. Yang auto ni kita just ingat je dia ni kelas apa. Itu saja. Okey. Jadi yang bawah ni ada satu network 192 168 100.0 slash 30. Yang ini pun jadi apa? Ini jadi apa? 168.100.0 slash 24. Yes, sama yang atas. Okay, good. Saya rasa semua orang dah memang dapat dah. Okay, kalau yang ini by default dia slash 30. So dia akan jadi apa? 10.0.0.0/8. Okay, good. Yang kedua ni? Dia ni berapa ni? 1.0/24. Yang ni ada perubahan tak? Tak ada. So dia maintain lah sebab dia memang kelas C dan memang dia kelas C memang sebenarnya slash 24. Okay, boleh untuk automatic summarization? Boleh. Boleh. Senang je kan? Okay, so kalau kita nak verify seperti biasalah show IP protocols, kita nampak automatic summarization dia akan tulis enable. Okay, senang saja. Alright, kemudian ini contoh biasalah kan. Kalau ini disable, kita nampak 3. Bila dia enable, 3 ni, okay, bila dah disummarize, dia convert jadi hanya 1 sahaja. Okay, dia summarizekan, dia simplify kan, nak ringkaskan. Okay, tu okay. Alright, seterusnya manual summarization kita dah cover. Okay, saya harap you guys semua ingat lah. Okay, how to calculate and then kita akan hantar, kita implementkan dia pada interface. Okay, yang bersambung dengan neighbor. Okay, sebagai contoh. Okay, katakanlah ini R3. Okay, ini R3. Ini R2, ini R1. Jadi kalau lah kat sini S0, 00, S0, 01. Jadi R3, okay, dia akan implement ini. Okay, yang pertama dia implement pada S000. Yang kedua dia implement pada S001. Okay, dia implement yang sama sahaja. Okay, copy saja
statement ni, ke bawah ni. Okay. Tujuan dia adalah kita nak inform neighbor kita. Okay. Kita wajib inform neighbor. Okay. Jadi kalau ada manual summarization, okay, kita wajib inform neighbor, okay, melalui interface yang bersambung. Okay, so kalau dia bersambung dekat S00 pun, kalau tiba-tiba dia ada tambah lagi, sini adalah R4, okay, S010. Jadi kita tambah lagi interface S010. Okay, ulang lagi sekali, okay, copy paste sahaja, okay, ayat yang sama, format yang sama. Yang penting kita kena inform semua neighbor kita. Alright, siap? So yang terakhir hari ni, saya rasa yang terakhir lah kot. Okay. Oh, ada tambah satu lagi nanti. Okay, tak apa. Okay, so yang ini memang biasa sebenarnya. You guys dah buat pun dalam OSPF. Propagating a default static route. So sebagai contoh, okay, ini kita ada R1. Okay, R1 bersambung dengan R2. Okay, bersambung dengan R3. Okay, ini adalah internal. Okay, EIGRP. Okay, siap. Okay, ini dunia kita kat dalam ni. Okay. Tiba-tiba kita ada ISP kat luar ni. ISP. Okay. So ini adalah external. Alright. So apabila kita nak communicate antara internal dengan external, okay, syarat langkah pertama, step pertama adalah kita configure default route. Okay, default route. Yang kedua, kita propagate, okay, the default route. Okay. Yang ketiga, make sure kita configure, okay, ini tambahan lah, static route, okay, di ISP. Okay. Alright, so kita lihat yang pertama. Okay, yang pertama, soalan saya. Di mana kita nak configure default route? Ingat balik dalam OSPF. Di mana kita nak configure default route? Kita ada R1, R2, R3. Kat mana nak configure default route? R1. Kenapa di R1? Sebab dia connect dengan ISP. Yes, tepat sekali. Betul. Okay, memang terbaik you guys. Okay, alright. So kita akan configure dia di R1. Okay, di R1. Tepat. Okay. Kemudian soalan saya yang kedua. Propagate the default route. Okay, kat mana kita nak buat propagation ni? Kat mana kita nak configure? Di router mana? Kita dah configure default route dekat R1. Kalau kita nak share the default route tu, kita implement dia dekat mana? R1 juga. R1 juga. Sebab apa R1 juga? Sebab di situlah kita buat default route tadi. R2 ada tak default route kita buat? Tak ada. Tak ada. Jadi tak boleh buat apa-apa. R2 hanya boleh terima sahaja maklumat. Okay? Jadi bila kita sebut propagation ataupun saya bahasa senang, kita nak sharing the default route. Okay, ini bahasa network lah. Tapi bahasa kita sharing. Siapa yang boleh sharing? Yang boleh sharing adalah orang yang ada default route itu. Okay, jadi siapa yang ada default route itu? R1 yang ada default route itu. Alright, boleh? Okay, seterusnya configure static route. Okay, configure static route ni dekat ISP lah. Okay, sebab kita nak make sure, okay, sebenarnya nombor 1 dengan nombor 2 ni membolehkan internal ni pergi ke ISP. Tapi sekarang macam mana kita, kalau contoh kita ping kan, macam mana kita nak make sure ISP tu patah balik ataupun reply. Jadi kita terpaksa tambah static route ini supaya ISP tu boleh tahu dia nak hantar reply itu ke mana. Sebab dia two-way communication. Okay, router kita kena set. Okay, alright, jadi kaedah untuk kita configure default route senang sangat. Yang you guys memang dah biasa buat. IP route 000 000. Yang ini apa ni? Serial 0010 ni. Ini adalah exit apa? Exit interface.
Yes. Kat mana exit interface berada? R1 ke ISP? R1. Yes. Okay, di sini. Ini adalah exit interface. Okay. So bermaksud ini adalah S010. Okay, kalau lah katakan di sini adalah 209.1.1.1. Kalau saya guna 209.1.1.1, ini bermaksud next hop IP. Okay, jadi next hop IP adalah IP pada ISP. Okay, kalau kita guna exit interface adalah pada R1, pada kita. Kalau kita guna next hop IP adalah pada neighbor kita, bukan neighbor, ISP. Okay, alright, so itu dah siap. Step pertama dah siap. Step yang kedua, kita nak share the default route, kita nak propagate the default route. Jadi default route ini kita mesti, sebab kita di dalam internal kita guna EIGRP, jadi kita mesti pergi ke EIGRP. Under EIGRP, router EIGRP1, kita tambah satu statement. Okay, redistribute static. Itu sahaja. Okay, apabila kita buat redistribute static, R1 automatic share dengan R2, dia juga share dengan R3 bahawa dia ada default static route. Itulah tujuannya redistribute static, maksudnya kita nak reshare. Saya nak share ni, okay, saya redistribute. Okay, so itu adalah kaedah macam mana kita nak propagate a default static route. Okay, kalau dalam OSPF kita buat default information, ingat balik? Yes, originate. Okay, default information originate. Ini kalau OSPF. Okay, OSPF. Tapi kalau EIGRP, okay, kita akan guna redistribute static. Konsep dia sama. Kefahaman yang you dah faham dalam OSPF sama sahaja. Bawalah kefahaman itu ke dalam EIGRP. Cuma configuration tu je dia tukar sikit. Okay, dia jadi redistribute static. OSPF dia guna configuration, command dia default information originate. EIGRP command dia redistribute static. Itu sahaja beza dia. Okay, alright, so ini you guys dah biasa, dah expert. Okay, untuk IPv6, okay, sama sahaja redistribute static, tapi biasalah IPv6 inilah default route dia kan. Configure default static route. Okay, alright, yang kedua ni, ini adalah macam mana dia nak propagate. Okay, propagate ataupun sharing. Okay, so tambah saja IPv6 kat depan, itu sahaja. Okay, alright, bandwidth utilization. Ada soalan berkaitan dengan bandwidth utilization. Okay, dalam packet tracer ni dia banyak kekangan lah. Okay, so antaranya adalah bandwidth utilization. Okay, lagi tu maximum path tu pun. Okay, load balancing, maximum path. Okay, load balancing. Yang ini pun dia tak support. Okay, ada kawan-kawan yang message saya ada masa tak perasan kan. Okay, jadi yang ini packet tracer tak support. Okay, so di dalam PBT saya mohon you guys tuliskan sahaja dalam report apakah dalam PBT pula, dalam apa? Practical task 4. Okay, dalam practical task 4, okay, dalam practical task number 4, okay, tuliskan sahaja di dalam report apakah configuration yang sepatutnya, okay, untuk menukar manipulate bandwidth, dan apakah configuration yang sepatutnya untuk menukar maximum path. Okay, alright. So sebagai contoh, okay, kat sini, alright, by default 50% digunakan untuk EIGRP. Okay, EIGRP info, EIGRP, saya suka salah EIGRP. Okay, EIGRP. Okay, 50% adalah untuk
EIJRP info, another 50% adalah untuk data. Okey, data kita lah, normal data. Okey. Jadi dalam bandwidth kita, normally 50% adalah EIJRP. Okey. 50% lagi adalah untuk data. Okey, itu pembahagian by default. Jadi kita boleh ubah suai. Kita tak nak macam ni. Kita tak nak EIJRP 50%. Kita nak EIJRP jadi 10% sahaja. Boleh. Okey? Boleh dengan kaedah kita buat IP bandwidth percent. Okey, EIJRP berapa yang awak declare tadi? Katakan 54. Okey, boleh letak 54 dan letakkan percentage kamu. Kamu nak berapa? Okey? Ini adalah untuk EIJRP. Jadi kalau kita nak 10%, kita letaklah 10. Okey, macam tu. Okey? Alright, sama juga IPv6. Okey, yang bertukar hanyalah IP menjadi IPv6. Okey. Yang ni kita dah cover. Okey, yang ini maximum path. Okey. Maximum path ni kita tahu by default dia boleh support boleh support 4 for equal cost. Okey. Jadi maksudnya ada juga yang tanya saya, dalam topologi tu ada satu saja jalan dia. Memang betul ada satu saja. Jadi perlu tak kita buat maximum path ni? Kita configure juga sebab in future kita tak tahu network kita ni manalah tahu dia expand, dia tambah baru, dia tambah lagi satu laluan lain, dia tambah lagi satu laluan lain, tambah lagi. So kita tak tahu in future. Jadi kita boleh configure siap-siap berapakah maximum path yang dibenarkan. Okey, kalau contoh saya buat 5, contoh 1, 2, 3, 4, 5. Saya boleh tukar maximum path, value ni kita tukar jadi 5. Okey, berapa? Okey, sehingga maksimum dia 32 equal cost routes. Okey, kalau kita tak nak dia buat load balancing, kita boleh set dia sebagai 1. Okey, ini bermaksud kalau contoh ni ni data kita. Okey, 100% data. Jadi 20% akan hantar kat sini, 20% hantar guna link ni, 20% hantar guna link ni, 20% hantar guna link ni, 20% hantar guna link ni. Okey, siap. Itulah dimaksudkan dengan load balancing. Kita boleh hantar data dalam masa yang serentak melalui beberapa path yang berbeza. Okey, so load balancing. Okey, siap. Ini pun dah siap dah authentication. Okey, authentication dah siap. Passive interface you guys dah biasa buat. Okey. Okey, troubleshooting ni sambil-sambil you buat tu, you buat troubleshooting lah kan. Okey. Saya rasa macam dah habis dah. Okey. Jadi kita review sedikit practical task yang keempat tu. Sekejap mana dia? Practical task. Sekejap. Practical task. Okey, so kita review sedikit. Okey, sebagai contoh Okey, so kalau di sini, okey, yang pertama of course lah kita sediakan topologi yang ada ni. Okey, kemudian kita implementkan EIJRP for IPv6. Okey, kemudian setkan EIJRP passive interface accordingly. Okey, jadi soalan saya sebagai contoh, kalau saya adalah R3, okey, yang manakah passive interface yang saya boleh buat? Interface mana yang saya boleh passifkan kalau saya adalah R3? G00. Okey, kita boleh G00 dan mana? ISP. Dan mana? Yes, ISP. Betul. Okey, yang ini adalah LAN. Okey, yang menuju ke LAN. Yang ini adalah yang menuju ke ISP. Boleh tak saya pasifkan S001? Tak boleh. Okey, tak boleh settle. Okey, ini untuk R3. Kalau dekat R1, yang mana saya boleh pasifkan? G00.
Yes, good. Okay. Lain ada lagi tak? Loop back ni saya perlu pasif tak? Perlu tak kita pasifkan loop back? Tak perlu. Tak perlu. Sebab apa tak perlu? Sebab loop back ni wujud ke tak sebenarnya? Tak. Dia Yes. just Dia just apa? Hanyalah apa? Loop back ni hanyalah apa? Visual interface. Visual maksudnya apa? Visual? maya. Yes, tepat sekali. Saya duk fikir juga apa dia punya perkataan. Okey, dia hanyalah interface secara maya. Jadi perlu tak kita pasifkan dia? Tak perlu. Tak perlu sebab dia tak wujud pun. Dia hanyalah sekadar maya dalam khayalan. Dalam ibaratnya lah kan. Tapi untuk testing purpose dia perlu. Kalau kita nak implement EIJP, perlu tak kita implement? Perlu. Perlu, yes. Okey, untuk EIJP perlu. Okey, kita kena faham bahawa loopback mewakili network yang sebenar, mewakili. Jadi untuk EIJP dia perlulah. Okey. So change the hello interval to 4 seconds. Saya rasa semua orang dah boleh buat yang ni. Okey, yang ini mana tadi? Okey, yang ini mana tadi? Yang ni. Okey, ni dah ada dah, sebenarnya dah touch dah sebelum ni. Okay, okay. So kalau change the hello interval, so pergi ke interface yang sepatutnya. Sebab sekarang kita tengah buat IPv6, jadi IP ni tukar jadi apa? IP? IPv6. Yes, IPv6. Okay. So kita hanya buat hello interval kerana packet tracer tak support hold time. Okay, packet tracer banyak tak support. Dia tak support, antaranya dia juga tak support hold time. Disebabkan itulah dalam soalan saya hanya minta tukar hello interval. Okay, jadi tukar hello interval sajalah. Okay, alright, so saya hanya minta hello interval. Hold time tak perlu sebab tak support. Okay, so tak perlulah. Okay, tapi kalau you guys tulis sepatutnya saya implement hold time macam ni kat dalam report, itu terbaik. Itu tidak ada masalah. Okay, alright, so yang ini seterusnya D ni. Okay, dekat R2 ni saya ada tulis loopback 6789 kan. Okay, jadi tambahkan loopback 6789 dengan network ini. Tetapi X ni kena tukar. Okay, X ni contoh Rahimah group 2. Jadi X yang pertama untuk group Rahimah, okay, yang X ni adalah 2. X yang kedua adalah 3, 4 dan 5. Okay, 2, 3, 4, 5. Okay, itu adalah untuk group Rahimah lah. Okay, contoh group Fazrin group berapa? 4. Okey, group 4. Jadi Fazrin awak fokus yang ini, group 4. Okey. Jadi X yang pertama adalah 4. Okey, maksudnya Fazrin, untuk Fazrin ini jadi 4. Okey, ini jadi 4. Okey, X yang kedua jadi 5, X yang ketiga jadi 6, X yang keempat jadi 7. Itu untuk group Fazrin. So, semua group berlainan lah. Okey, nilai X tersebut. Okey. Alright, setelah tu, okay, setelah kita implement, make sure awak summarizekan. Okay, boleh Alright. So, kita hanya lihat dekat summarization untuk yang ni, saya hanya nak summarize untuk yang ni untuk ni summarize dekat R2. Seterusnya dekat E ni nanti nampak juga, ini ada juga summarize juga dekat R1. Okay, summarize dekat R1 ni sebab ni lah, sebab dekat R1 ni ada banyak loopback. So, maksudnya summarize. Okay, summarize loopback 1 sampai loopback 5. Okey, awak dekat router 1 ni awak summarizekan loopback 1 hingga router 5, loopback 5, kemudian implementkan kepada interface yang bersambung dengan neighbor dia. Kalau dekat R1 interface S00 lah. Okey, kita implement dia. Okey. Seterusnya implement MD5 authentication between internal routers. Ni kat sini je lah, antara 1 dengan 2 dengan router 2 dengan router 3. Senang sangatlah tu. Okey, soalan dah biasa buat pun.
Okey, yang G, implement default static route from R3 to access external. Okey. So default static route daripada R3, okey, di R3 lah. Okey, default static route tadi kita buat di R3. Okey, jadi apakah exit interface kita kalau kita nak guna exit interface? S010. Yes, 010. Kalau kita nak guna exit interface. Kalau kita nak guna next hop, (2001) DB8 feed 77. apa? Fit 77, kemudian satu ke dua? Kalau next hop. 1. Yes, good. Okay, kalau kita nak guna next hop, kita guna IP pada ISP. Kalau kita nak guna exit interface, kita guna interface pada R3. Okay, good. Boleh pilihan you guys nak guna exit interface atau nak guna next hop terpulang. Tak ada masalah. Okay. Seterusnya, propagate the default route to other internal routers. Ingat kita buat sharing tadi dekat mana? Router 1, router 2, router 3. Kat mana kita nak sharing? Kita nak implement sharing tadi? 1, 2 ke 3? 3. Yes, sebab di sini ada default route. Jadi propagation kita setkan redistribute static ini, okay, propagate ni redistribute static ini pada router 3. Okay, good. Okay, implement static route from ISP to access internal network. Okay, daripada ISP kita buat implement static route. Okay, kalau ikutkan, okay, daripada ISP kita kena implement static route untuk access semua network dalam ni. Ada banyak tak semua network dalam ni? Banyak. Banyak. Jadi sepatutnya dekat ISP, sepatutnya kita kena buat macam ni. IPv6 route, okay, network, okay, slash, contohnya slash 64, okay, kalau exit, kalau kita nak guna exit interface, kita S000, okay. Ada banyak network dalam ni. So, itu kalau kita tak belajar summarization, kita kena tulis banyak network ni, network ni, network ni, network ni semua. Tapi sekarang kita dah belajar summarization. Paling senang, okay, paling senang kita dah belajar summarization. Kesemua network dalam ni paling senang, awak nampak dia boleh disummarizkan jadi apa? Secara, kita buat paling simple lah, okay, kita buat paling simple. Semua network ni nampak apa yang sama? 2001 sama? Semua ada 2001? Okay, good. Lagi apa lagi yang sama? DB8. Okay, good. Lagi ada lagi yang sama? Ini cafe, ini ABCD. Sama tak? Tak. Tak. Okay, boleh tak kita berhenti setakat sini saja? Boleh. Okay, berapa bit ni? Slash berapa? Satu ni adalah 16, jadi kalau dua saja dapat berapa? Ini 16, ini 16, jadi berapa? 16 yang pun 16? 32. Yes. Untuk static route, untuk static route untuk yang kat dalam ni janganlah buat yang simple macam ni, okey? Untuk yang static route, okey, awak boleh buat macam ni je. Okey, awak tengok ke semua network ni apa yang sama. Okey, DB201 DB8 cafe, tapi ini ABCD kan. Jadi kita kalau nak simple kita buat macam ni. Okey, kalau nak lebih sikit extra boleh juga buat macam ni, IPv6 route. Yang pertama 2001 DB8 cafe. Okey, kalau ini slash berapa ni? Kalau sampai 3 ni, ni slash berapa? Ini 16. Yang bawah ni DB8 16, cafe 16. Jadi slash berapa tu? 48. Yes, 2001. Okey, DB8
Cafe. Okay, 48. Okay, dan jangan lupa exit interface. Boleh buat ini satu, kemudian tambah lagi satu IPv6 route 2001 DB8 yang kali ni kita nak buat berapa pula? Ini cafe, ini apa? ABCD. Yes, ABC. Yes. Okay. Slash berapa? 48. 48. S000. Boleh. Kalau you nak buat satu kali sahaja, kita summarize keseluruhan guna slash 32. Boleh. Okay. Kalau you nak buat extra sikit, boleh guna yang dua statement ni. Okay. Terpulang pada you guys. Sebab daripada ISP ni, kita just buat simple sajalah. Okay. Tapi yang untuk summarize the network dekat R2 dengan summarize the network dekat R1 ni kena buat betul-betul lah. Okay. Kena kira betul-betul. Okay. Alright. Itu adalah untuk static route, kemudian verify, okay, make sure you boleh ping daripada sini ke server lah, okay, itu biasa. Okay, kita lihat soalan ni, change bandwidth utilization value based on percentage. Okay, so kalau contoh group Fazrin, percentage dia adalah 20%. Okay, jadi kena buat dalam, sebab dalam packet tracer dia tak support, jadi dalam report nanti tambahkan, okay, tambahkan macam mana you nak tukar bandwidth utilization tadi. Okay, 20% kan? 20, okay. 20 tadi. Okay, jadi IPv6, bandwidth percent, EIGRP. Fazrin buat berapa AS number Wak? 46, okay, persen, EIGRP 46, 20. Macam tu saja. Okay, itu contoh. Kemudian, maksudnya awak letak je dah dalam report, sepatutnya macam ni lah configuration diperlukan. Change maximum path to Y. So kalau Fazrin, Y dia adalah 5. Okay, jadi tambah saja yang tadi tu. Okay, mana satu lagi? Okay, maximum path 5. Itu sahaja. Okay, satu lagi ada tambahan sedikit yang last ni. Okay, alright. Okay, yang ni bandwidth ni, ini terpulang lah awak nak tukar bandwidth ke tak, itu tak ada masalah. Bandwidth ni kalau nak tukar contoh interface S000 bandwidth sebagai contoh. Okay, bandwidth 512. Ini terpulang lah, awak nak biar je, tak nak modify pun tak apa. Ini contohnya macam ni lah. Okay, ini by default bila serial dia adalah 1544 kilobit per second. Okay, 1544 kilobit per second. Jadi kalau awak nak tukar, awak boleh tukar contoh 512, contoh 128. Itu terpulang lah. Okay, so sekarang ada tambahan sedikit kat sini. Okay, based on the percentage of bandwidth utilization. Okay, write down in your report the calculation to get the real bandwidth value reserved for EIGRP information. Alright, so sebagai contoh, kalau group Fazrin, percentage dia untuk bandwidth utilization adalah 20. Okay, bermaksud 20% adalah EIGRP info, dikhususkan untuk EIGRP info. Berapa persen dikhususkan untuk data? 80%. 80%. Okay. Yang inilah datang kaitan dengan yang ini tadi. Okay. So sekarang soalan kat sini adalah write down the calculation. Okay. Macam mana awak nak tahu the real bandwidth value? Yang ini percentage. Ini percentage. Saya cakap 20% saya nak guna untuk EIGRP info, 80% untuk data. Sekarang saya nak tahu apakah nilai bandwidth tersebut. Okay. Sebagai contoh, kita guna 512. Ni contoh bandwidth yang saya gunakan adalah 512. Bandwidth adalah 512 kilobit per second. Kalau Fazrin guna 20%, berapa sebenarnya? Macam mana nak kira? Berapa sebenarnya kilobit per second yang dikhususkan untuk EIGRP? Macam mana kita nak kira? Senang saja, mat ni. Okay, 20%, 20 per berapa? 100. Yes, 20 per 100. Darab berapa? Dalam 512. kita
Yes, 512 akan dapat berapa siapa ada kalkulator? 1024. Betul? 1024, sorry salah. Berapa dapat? 20% daripada 512. 102.4. Okey, 102.4. Inilah yang saya nak. Okey, bermaksud berdasarkan percentage ni, dan berdasarkan bandwidth. Kalau contoh awak tukar bandwidth, awak tukar bandwidth pada 512. So saya nak tahu berapa value of the bandwidth tu. Okey, kalau contoh Fazrin 20% darab 512, kita dapat sebenarnya 102 kilobit per second digunakan untuk EIGRIP. Lebihan tu baru digunakan untuk data. Okey, sebagai contoh bandwidth original. Macam mana kita nak semak bandwidth? Awak boleh buat macam ni show interface. Okey, serial awak tu, serial berapa. Okey, sebagai contoh, saya tunjuk kat sini. Boleh nampak tak saya punya packet tracer ni? Boleh. Okey, sebagai contoh, serial. Okey, sebagai contoh serial berapa saya nak? Serial 000. Okey, ingat balik. Show interfaces serial 000 sebagai contoh. Okey, bandwidth yang ini. Ini contoh. Bila disebut BW tu, itu adalah bandwidth. So sebagai contoh kat sini bandwidth dia berapa? 64. Betul? Nanti awak semak dalam topologi awak berapakah bandwidth. Okey. Jadi dalam kes ni contoh 64 Okey, contoh 64. Okey, bandwidth adalah saya buat color lain lah. Okey, bandwidth adalah 64. Okey. Bandwidth adalah 64 kilobit per second. Okey. Lucialini, you group berapa Lucialini? Saya group 2 puan. Awak group 2? Lucialini group 2 Ya ke Lucialini group 2? Bukan Rahimah ke group 2? Saya pun tak ingat. Tengok dalam senarai, siapa group 2? Rahimah awak group 2 kan? Saya group 2. Rahimah group 2. Lucialini group berapa? Lima puan. 5 rupanya. Okey, Lucialini. Belum sentuh lagi benda ni. Ya, tak apa. Okey. Alright, so Lucialini 25%. Okey. Jadi, kalau kita lihat tadi serial saya adalah 64 kilobit per second. Jadi macam mana saya nak buat kiraan? Lucialini 25. Macam mana kiraan kita? Ini tadi Fazrin dah siap. Okey, Lucialini berapa kiraan? Macam mana nak buat kiraan? 25 per berapa? Per berapa? Per 100 puan. Yes. Darab berapa? Kita punya bandwidth. Okey, good. Okey, dapat berapa? %, daripada 64 dapat berapa? 15. 16. Berapa? 19. 16. 16 puan. Yes. Okey. Jadi kita boleh tulis 16 kilobit per second telah direservekan untuk EIGRP. Okey. Maksudnya by default dia dalam percentage. Kita boleh sebut 25% kita bagi untuk EIGRP, 75% untuk data. Soalannya,
25% tu berapa nilai sebenarnya dalam bandwidth? Okey, jadi kiraan macam mana nak kira 25/100 darab bandwidth kita, maka dapatlah okey, apakah value yang sebenar. Okey, boleh ada soalan tak untuk ni? Untuk this one, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Alright, good. So yang terakhir sebelum kita bersurai, okey, di dalam online assessment nanti, okey, online assessment yang keempat, okey, saya akan bagi soalan yang macam ni. Okey, memang soalan macam ni akan keluar. Lagi satu soalan saya akan buat macam ni. Okey. Sebagai contoh, ingat lagi kita ada 512 tadi kan? Okey, kita ada 512 kilobit per second bandwidth kita. Saya akan bagi soalan macam ni. Saya nak guna 200 kilobit per second untuk EIGRP. Jadi saya tanya, berapa percentage? Berapa percentage kalau saya kata saya nak guna 200 kilobit per second untuk EIGRP? Jadi berapakah percentage itu, nilai itu? Jadi macam mana kita nak kira? Okey, berapa nilai percentage? Berapa nilai percentage? Faham tak soalan saya ni? Berapa nilai percentage? Boleh faham tak? Faham puan. Okey, bagus. Jadi macam mana nak kira? Berapa nilai percentage kalau macam tu? 200/100. Berapa macam mana? 200 200 per per 100. Bukan, 200 per berapa? Kita tahu keseluruhan kita ada berapa tadi? 512 kbps. Yes, buat satu. Darab berapa nak cari percentage? Tu kena rujuk Bukan. Ini darab berapa? Kalau kita nak 100. Yes, good. 100. Yes, kita kena ingat maths sekolah menengah kot. Okey. So berapa dapat jawapan? 39.063. 06. Okey. Yang ini kita boleh ni tak apa? Bunda kan? Bunda. 39 boleh? 39%. Okey, jadi kalau jumpa soalan saya tanya, saya ada 512 kilobit per second bandwidth. Saya nak reserve 200 kilobit per second untuk EIGRP. Berapakah nilai percentage yang perlu saya configure? Jadi kita boleh jawab nilai percentage kita adalah 39%. Okey, bermaksud kat sini tadi. Okey. Okey, kita boleh tulis dia sebagai 30%. Alright. So last satu contoh last. Okey. Katalah kita ada 128 kilobit per second. Okay, this is our bandwidth. Okay. Bandwidth kita adalah 128 kilobit per second. Saya nak guna 18 kilobit per second untuk EIGRP. Jadi berapakah nilai percentage dia? Okay, berapa? Macam mana nak kira? 18 per 128 Okay. kali 100. Okay, dapat berapa? $14.06. Boleh tak kita bunda jadi 14? Boleh. Okey, jadi bila kita nak implement, kita dah tahu dah nilai percentage adalah IPv6 bandwidth percent EIGRP 46. Berapa jadi? 14. Yes, yang kita kira tadi. So dia ada dua approach. Kalau dia dah bagi kita siap-siap sama ada dia bagi kita siap-siap percentage. Contohnya, saya nak guna 14%, kita kiralah 14 per 100 darab 128, kita akan dapat 18 kilobit per second. Okey, ataupun dia kata saya nak guna 18 kilobit per second
daripada keseluruhan 128. Jadi berapa percentage kita boleh kira macam tu. Okey, terpulanglah dari perspektif mana kita nak lihat. Alright, so ada soalan tak? Apa-apa soalan sebelum kita berakhir? Tak ada. Tak ada. Okay, so, Tak ada puan. terima kasih semua. Okay, so ini adalah sebenarnya penamat untuk silibus kita. Habis dah, settle silibus untuk DFN 6014. Jadi saya harap you guys semua dapatlah sedikit sebanyak. Okay, kalau ada soalan jangan risau, jangan malu-malu. PM saya, tanya saya. Okay, InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Alright, so